Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi semua student. Waalaikumsalam. Oke, semua sudah masuk kah? Sudah. Dua orang tak masuk. Dua orang. Ya. Aqua dia tak sihat Miss. Dia pergi klinik. Tu yang dia tak dapat masuk tu. Betul. Dia baru cakap semalam. Oh, kalau tidak silap Miss, Aqua sakit dari hari Isnin lepas kan? Ya betul. Dah seminggu Tak dah baik-baik Miss. lagi. Oke, make sure kena bagi surat MC lah ya. Nanti kesian Aqua. Arisa tak ada tanya Husna. Husna kawan dengan Arisa. Oh, Dia tidur Aqua dengan saya dah Arisa? call tadi. Oh, tak apalah. Tak apa, nanti kamu sampaikan apa yang kita telah belajar hari ini, oke? Baik Miss. Baik. Oke, jadi kehadiran 4/6 lah ya. Betul. Betul. Oke. Oke, semua sehat kah hari ini? Sihat. Sehat. Fitri sehat, Fitri? Sehat, saya lapar, Miss. Tak apa, boleh makan sambil ikut kelas. Tak apa, Miss benarkan. Tak apa. Biasalah tu kan Terima awal kasih, pagi. Kita terpaksa start kelas awal pagi sikit sebab nanti tengah hari Miss ada hal. Jadi tepan kita relax saja untuk kelas hari ini. Kalau tak silap Miss, hari ini hari kelas pertama kita CA kan? Ya betul. Miss ganti Miss Suraya. Jadi semoga semua dapat bekerja sama lah. Oke? Oke. Hari ini Miss akan ajar tentang satu tajuk nih. Oke, sebelum kita masuk, Miss nak tanya sedikit. Siapa pernah dengar tentang budaya kerja? Suasana kat tempat kerja. Itu salah satu poin yang betul. Lagi, Muhammad Irfan, apa pendapat anda? Pernah dengarkah tentang budaya kerja? Circle kita puan. Circle kita, sekeliling kita. Oh, sekeliling kita di tempat kerja? Ya, orang-orang, suasana orang kat situ, berbagai bangsa dan budaya. Jadi betul lah tu, sesuai suasana bekerja di tempat kerja kita. Lepas tu keadaan sekeliling kita, iaitu budaya kerja. Jadi budaya kerja ni sebenarnya salah satu nilai yang baik lah. Jadi contohnya, kalau nilai yang baik tu kamu pernah aplikasikan ke dalam semasa kamu bekerja? Pernah Miss, pernah. Benar ya? Okey. Dapat. Miss, sekarang Miss rasa kamu sebenarnya pernah bolehlah adalah pengetahuan sikit tentang budaya kerja kan? Dina okey Dina? Okey. Okey. Fitri boleh? Okey, sebenarnya Boleh. Miss tak berapa suka ni kalau ada yang tidak open kamera sebab biasalah kalau online kelas ni Alah. ya on saja tapi Betul, nanti lepas tu tidur. betul. Fitri boleh open kamera? Saya tak tidur, Miss. Saya fokus. Okey, kita nak tengok muka. Miss nak tengok muka supaya Miss pun semangat untuk mengajar hari ini. Tak, Miss. Tak. Muka Irfan paling handsome Miss. Tapi baru bangun kah, Irfan? Sikit lah, sikit. Ya, Miss tahu, tak apa. Okey, tak apa. Okey. Kita akan masuk. Fitri tu keluar. Oh, best. Oh. Boleh nampak kah? Boleh. Boleh nampak ya? Okey. Okey, jadi seperti yang kamu nampak dalam skrin kamu, Saya buat. bila Miss buat penerangan, make sure semua kasih silent phone lah. Miss tidak marah kalau ada yang mahu melihat telefon kamu, tengok sikit-sikit, bolehlah. Tapi jangan sampai mengganggu kita punya proses pembelajaran hari ini, okey? Ya, make sure. Okay.
Oke. Oke, jadi ini adalah tajuk kita CA04 Etika di Tempat Kerja. Jadi tajuk kita ialah pamerkan keperluan budaya kerja. Oke, jadi tujuan kita untuk belajar pamerkan keperluan budaya di tempat kerja ni supaya kamu boleh terangkan amalan budaya di tempat kerja, kamu boleh bezakan budaya kerja antara hormat ataupun percaya di tempat kerja kamu, dan kamu akan dapat menjelaskan sensitiviti budaya dan kepelbagaian di tempat kerja. Oke, jelas di sini? Jelas Mi, jelas. Jelas. Oke. Jadi dalam slide ini kita akan belajar tentang 3 topik lah, iaitu amalan budaya di tempat kerja, budaya kerja hormat dan percaya, dan juga sensitiviti budaya dan kepelbagaian. Oke, kita akan masuk satu-satu. Oke, sekarang kita masuk kepada amalan budaya di tempat kerja. Oke. Ini adalah amalan budaya di tempat kerja kita. Terdapat 4, kita cakap aspek lah. Yang pertama, amalan keadilan. Yang kedua, integriti. Yang ketiga, kerahasiaan dan amalan privacy. Dan yang keempat ni ialah amalan kawalan kendiri. Jadi, kita akan masuk satu persatu untuk kita fahami apa amalan budaya di tempat kerja kita. Okey. Di sini adakah yang part time kah ataupun hujung-hujung minggu kerja kah? Adakah? Ada Miss, saya Miss. Irfan kerja apa Irfan? Saya buat Grab. Oh. Yang lain? Cari duit. Tak ada. Okey. Untuk rumah. Okey. Tak apa. Okey, sekarang okey, apa itu amalan keadilan? Okey, amalan keadilan ni ialah salah satu peraturan penting, panduan ringkas untuk amalan yang adil di tempat kerja. Maksudnya, kalau di tempat kerja ni, konsep keadilan tu perlu adalah. Kenapa perlu ada konsep keadilan tu di tempat kerja kita? Ya, Supaya semua orang mendapat hak masing-masing secara sama. Bagus. Okey. Kita masuk terus amalan integriti. Nampaknya kamu faham sudah tentang amalan keadilan ni. Okey, jadi amalan keadilan ni lebih kepada contohnya bos lah. Bos kepada pekerjanya. Bos ni kena adil untuk semua pekerja dia. Kalau dia tidak adil, nah di sana timbullah satu isu yang mengatakan bahawa bos pilih kasih macam tu. Jadi itu adalah kepentingan. Siapa yang masuk ni? Kejap ya. Aqua. Boleh Aqua? Aqua, apa kabar Aqua? Aku mic buka aku. Mic. Okey Aqua. Alhamdulillah hadir juga Aqua kelas kita hari ini. Walaupun sakit, tidak apa Aqua. Miss faham. Okey, sekarang kita Okey. Okey, sekarang kita masuk kepada amalan integriti. Integriti ni dia memerlukan keberanian untuk melakukan apa yang betul walaupun tidak disukai ramai. Maksudnya dia lebih kepada kejujuran lah. Kejujuran dan nilai yang tinggi di tempat kerja. Jadi amalan integriti ni penting untuk menyokong kerja-kerja yang betul dari segi moral dan apa yang mewakili kaki tangan dan juga pelanggannya. Okey, boleh dapat di sini integriti itu? boleh. Okey, Mister mau bagi penerangan lebih-lebih lah sebab lepas ni Miss akan bagi juga kamu kertas penerangan. Di sana kamu boleh baca dengan lebih faham lah. Okey. Sekarang masuk ke kerahasiaan dan amalan privacy. Apa maksud ni? Okey.
Kerahasiaan dan amalan privasi ini ialah privasi kamu lah di tempat kerja. Maksudnya tidak semua hal-hal dicampur adukan semasa bekerja. Maksudnya kamu kena kamu ada privasi kamu sendiri, kamu tidak boleh campurkan privasi kamu di tempat kerja. Contohnya kalau Miss ni lah, kalau Miss sudah berkahwin kan, Miss tidak boleh bawa Miss punya hal-hal di rumah pergi di tempat kerja. Jadi sebab itu adalah privasi Miss. Miss tidak boleh campur adukan dia dengan kerja. Apa yang terjadi kalau kita mencampur adukan hal privasi kita dengan hal di tempat kerja? Siapa boleh bagi? Dia jadi serabut. Emosi terganggu. Betul. Dia kena be professional. Ya, Pandai. betul. Betul, macam tu. Jadi kita kena bagilah di tempat kerja, di rumah. Di mana-mana pun jangan campurkan hak amalan privasi kamu dengan benda lain. Betul. Okey, seterusnya amalan kawalan kendiri iaitu self control. Okey, jadi kita kena ada self control. Okey, kamu boleh faham ya apa itu self control? Boleh faham? Self Kawal control. Boleh. Wah, bagus Fitri. Si Irfan. Bagus Irfan. Irfan faham. Apa itu Irfan? Alhamdulillah, Apa itu bagus. self control, Irfan? Cuba terangkan sedikit apa yang Irfan tahu tentang self control ni. Kita kawal lah diri kita ni. Contoh kita ni apa? Buat kerja walaupun benda tu macam serabut ke apa, kita stay tenang, kita stay boleh kontrol kita punya diri, tunjukkan ketenangan kita tu. Macam tu lah, tak adalah kita tunjuk kita ni serabut lah macam tu. So orang nampaklah Pandai. profesional dalam bekerja tu. Bagus Irfan, bagus. Macam tu lah self control. Kita kena ada self control kita sebab contoh lah, masa tu kita emosi kita dari rumah lagi. Kita menghadap jam, kita menghadap ada kucing berak, lepas tu kita tidak sempat. Anak lagi Miss. Betul, anak-anak lagi terlupa, ada yang terlupa begitu. Dia akan jadi serabut. Jadi kalau kita ada self control, kita boleh kawal, kita akan kerja walaupun kita dalam keadaan emosi yang tidak tenang. Kalau kita ada self control ni, kita boleh handle. Kita boleh handle diri kita di tempat kerja. Kita boleh buat kerja dengan tenang. Kalau kita tidak ada self control, di sanalah akan menjadi isu macam ada persefahaman antara kita dengan pihak lain sebab mungkin kita terbawa emosi kan bila kita berhadapan dengan mereka, kita pun macam contohlah Miss dengan Husna satu tempat kerja. Lepas tu Miss sedang emosi. Lepas tu Husna tanya, Anzanika, anda sudah siapkah laporan begitu-begitu? Belum begitu. Bila Miss marah dia, apa yang akan terjadi? Jadi Husna pun akan rasa macam jadi thinking macam tu. Dia pun akan memberikan apa tu? Impak negatif. Respon yang tak bagus. Ya, respon yang tak bagus dan itu akan menjadikan kedua-dua pihak berselisih faham. Macam tu. Okay, jadi kena ada self control itu di tempat kerja. Okay, sekarang kita masuk budaya kerja. Di sini kita akan bezakan antara hormat dan percaya. Okay, boleh? Boleh. Okay. Cikgu nak Husna baca. Yang mana Miss? Percaya ke hormat? Okay, baca dua-dua lah antara percaya dan hormat. Okey, saya baca percaya dululah. Okay, boleh. Percaya digunakan dalam konteks hubungan, meletakkan sepenuh keyakinan kepada seseorang. Hormat pula pandangan yang tinggi terhadap sesuatu entiti atau seseorang atau menganjung pendapatnya. Okey, terima kasih Husna. Okey. Percaya ni, Miss percaya kamu boleh hantar tugasan Miss selepas ini. Jadi maksudnya Miss meletakkan Miss punya kepercayaan kepada kamu lah. Maksudnya meletakkan keyakinan. Miss punya keyakinan bahawa kamu boleh hantar. Jadi itu maksudnya percaya. Kalau hormat pula ni, okey, walaupun kita sesama manusia, kita ada tua dan muda. Jadi yang muda ni, kamu menghormati seseorang itu
disebabkan faktor umur ataupun disebabkan faktor dia mempunyai jawatan yang tinggi. Okey. Sebenarnya hormat ni dia tidak kira umur. Walaupun siapapun kita kena hormat. Betul? Betul. Betul. Yang tua dihormati, yang muda disayangi. Ya, betul macam tu Irfan. Jadi percaya ni dia adalah satu konsep yang kekal, dan apabila seseorang itu dipercayai, ia akan kekal seumur hidup. Sehinggalah kepercayaan itu dikhianati. Maksudnya percaya boleh goyah, dia boleh hilang percaya disebabkan oleh hal-hal yang mungkin dia dikhianati macam tu. Senyum sikit Husna. Okay. Jadi hormat ni dia satu konsep yang mesti diperoleh, dan inilah antara yang paling sukar diperoleh. Seseorang itu harus menghormati orang lain. Dia nampak simple, ialah hormat. Hormat. Macam tu saja. Tapi sebenarnya dia sangat susah. Kenapa dia susah? Sebenarnya dia tidak susah pun. Tapi mungkin faktor-faktor persekitaran, sama ada dia tidak dididik untuk menghormati orang, ataupun dia merasakan bahwa hormat itu satu perkara yang tidak penting, dia sembalewa. Jadi itulah sebab kenapa dia paling sukar diperoleh. Lagi-lagi zaman sekarang ni kan banyak sudah murid melawan guru macam tu. Okay, so sekarang kita akan masuk kepada jauh betul. Okay, kita akan masuk kepada sensitiviti budaya dan kepelbagaian. Okay, sensitiviti budaya ni dia salah satu kualiti budaya atau kualiti budaya yang pelbagai atau berbeza. Maksudnya di sini ni kita lebih kepada etnik, kepada bangsa di tempat kerja. Di tempat kerja kita ni tidak semestinya semua orang mempunyai sama kaum, sama bangsa, betul? Sedangkan Betul. betul. Sedangkan kita sekarang ni pun kita di sekolah, Miss berbangsa lain, Husna berbangsa lain, Dina lain, Fitri lain, Irfan lain, aku lain, semua lain-lain kan? Betul. Irfan Jepun sikit. Jepun sikit ya. Speak Okay. Korea. Ya. Takut. Walaupun kita berlainan, tetapi kita kena fahami sensitiviti budaya orang lain, tidak kira di tempat kerja atau di mana-mana kita berada. Jadi ini adalah kepentingan kenapa kita perlu sensitiviti budaya ini penting untuk kita. Okay, yang pertama Ciguna, aku boleh Boleh. Okay, boleh baca aku. Okay, baca pelan-pelan. Kepentingan sensitiviti budaya. Yang pertama, pekerja dapat bekerja secara bersepadu dalam pasukan. Kedua, saling menghormati antara satu sama lain. Tiga, menyesuaikan diri dengan pelbagai latar belakang dan warisan. Yang keempat, berinteraksi dengan baik bersama pelanggan luar. Okey, ini adalah kepentingan sensitiviti budaya. Okey, secara ringkasnya di sini, kalau kita faham budaya orang lain, kita akan kita punya hormat itu akan wujud. Dan sebenarnya kalau kita faham orang punya sensitiviti budaya, kita boleh menyesuaikan diri kita di tempat itu. Betul? Ya, jadi Betul. semua boleh faham ya? Faham. Okey. Ini adalah pelaksanaan sensitiviti budaya. Miss tak akan baca sebab kamu akan baca juga di kertas penerangan. Jadi kita sepintas lalu saja ya. Okey. Pelaksanaan sensitiviti budaya ni, inilah cara-cara dia. Kita wujudkan kesedaran, lihat kemungkinan yang memihak dan prasangka dari segi norma budaya, sikap dan kepercayaan, dan hargai kepelbagaian. Jangan jadikan perbezaan budaya sebagai asas bagi kritikan dan penilaian. Boleh faham di situ? Jangan ada resis lah maksudnya.
di tempat kerja tuh kita kena bersatu padu, kita kena hormat orang punya budaya. Jangan jadikan itu sebagai kritikan. Kadang-kadang warna kulit pun boleh mencetuskan juga nih sensitivity budaya. Boleh mencetuskan juga. Betul. Ya, jadi kita kena hormat. Walaupun dia berkulit gelap, dia berkulit putih, kita tetap kena hormat. Kita tidak boleh jadikan itu isu. Oke, bina satu persahabatan yang saling menghormati dan hasrat untuk memahami. Nah, jadi carilah ilmu tentang budaya lain dengan apa cara sekalipun. Oke, carilah ilmu maksudnya kamu kena carilah, kamu kena fahami orang lain punya budaya supaya kamu pun boleh aplikasikanlah juga budaya orang lain di tempat kerja itu supaya dia berjalan seiring lah. Dia faham kamu punya budaya, kamu paham dia punya budaya. Jadi kamu boleh hidup secara harmoni. Oke, jadi kita masuk pada rumusan. Budaya di tempat kerja amat penting untuk diaplikasikan semasa berada di tempat kerja. Hal ini kerana budaya di tempat kerja menjadi salah satu cabaran serta perkara lazim yang akan kita hadapi di tempat kerja. Jadi maksudnya budaya kerja ni bukan satu perkara yang jarang dijumpai. Maksudnya budaya kerja ni lah yang kita hadapi setiap hari. Jadi boleh faham di sini? Boleh. Kita sudah sampai di penghujung slide. Sekarang Miss mau kamu masuk. Kita mau buat uji minda sedikit lah. Kali imbaskan. Kamu pun boleh sudah. Sekarang kita masuk quizzes dulu. Semua boleh buka telefon. Boleh. Miss sudah hantar link quizzes di grup kita. Nanti kamu boleh masuk. Boleh ya semua? Hari ini kita buat secara santai-santai saja. Miss mau tengok secara individu saja. Miss tidak akan banding-bandingkan kamu dengan top 3 macam hari itu. Sekarang kita relax saja. Kamu jawab santai-santai. Miss mau tengok saja setakat mana kefahaman kamu. Semua sudah? Sudah. Nah, Miss nampak sudah. Miss nampak sudah ada yang ada yang baguslah. Bagus. Irfan pun boleh. Husna boleh. Dina. Tak apa Fitri. Boleh. Lah. Alright. Dah siap, Miss? Dah siap? Ya. Miss, sekarang Miss boleh nampak sudah siapa yang boleh jawab semua? Last question, Miss. Kejap, satu lagi. Satu lagi? Selesai, Miss. Selesai. Ya. Cuba beri tepukan sikit sama jari masing-masing. Semua boleh ya? Miss assume kamu faham apa yang kita belajar hari ini. Sambil-sambil tu kamu boleh masuk kamu punya Google Drive.
kelas kita. Miss sudah hantar kertas tugasan dan juga kertas penerangan. Kamu boleh baca ya kertas penerangan? Baik, Miss. Okey, kertas penerangan. Ya. Dan Miss akan sertakan sekali kamu punya kertas tugasan. Jadi tugasan nih Miss mau kamu hantar secara hard copy, bolehkah? Nah, sini ada kertas tugasan, ada kertas penerangan. Okey, nanti kamu masuk saja ya. Baik, Miss. Okey, setakat ni ada apa-apa soalan? Tak ada. Semua boleh faham ya hari ini? Boleh. Faham. Aqua okey ke Aqua? Ada jumpa doktor kali kedua kah? Ada. Sebab Miss rasa kamu sudah lama nih sakit. Nanti bagi Miss kamu punya surat MC ya? Boleh Puan. Okey, jadi masa kita rasanya hampir tamat. Okey, tak apa. Untuk yang hadir hari ini, terima kasih. Siapa yang belum masuk tadi? Arisa. Mungkin Arisa ada masalah. Tak apa, nanti kamu boleh sampaikan kepada Arisa ya. Apa yang kita belajar dulu. Jadi Miss membuat sedikitlah review. Kita tengok balik apa yang kita belajar hari ini. Kita belajar tentang pamerkan keperluan budaya. Kita tengok sekejap ya. Kita mau imbas kembali sekejap. Dia lag kah? Kamu nampak? Okey. Okey, jadi kita dapat melalui pembelajaran hari ini kita boleh terangkan sudah apa itu amalan budaya di tempat kerja. Dan kita juga dapat bezakan hormat dan percaya. Hormat itu ialah satu keyakinan kita kepada seseorang, manakala hormat pula pandangan kita kepada seseorang itu. Dan kita boleh jelaskan sensitiviti budaya, iaitu berbagai bangsa, kaum di tempat kerja. Okey. Sekarang bolehkah? Semua boleh dapat? Dapat, Miss. Okey, alhamdulillah. Okey, jadi rasanya kita sampai di penghujung sudah. Okey, untuk minggu depan kita akan sambung tajuk. Kita akan masuk tajuk tangani situasi yang memerlukan perhatian. Okey, juga sebelum Miss akhiri, Miss mau semua buka dulu kamera, kita tangkap gambar dulu lah sebagai kenang-kenangan. Mana tahu minggu depan guru yang lain akan sambung kalau Miss ada apa-apa. Okey. Yang lain cepat ya. Okey. Okey, 1, 2. Okey, baiklah. Terima kasih semua hari ini. Terima kasih sama-sama, Miss. Terima kasih, Miss. Okey, sama-sama. Okey, baik. Terima kasih, Miss. Terima kasih, Miss. Terima kasih. Okey.